Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rusti. Fokus berita malam, Pantai Bungai Bekenu daerah Subis menjadi pit stop hari kedua kembara kenali Borneo Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah di bahagian Miri. Keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah serta paduka anak anda Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah dan Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah disambut oleh Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Tiong King Sing, Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia Lukan Isman Awang Salmi dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada jam 12.10 tengah hari. Hadir sama Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dr. Ripin Lamat, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Rozi Yunus, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kim dan Residen Bahagian Miri Jamali Busri. Dalam pada itu, ketibaan rombongan Seri Paduka Baginda berdua turut disambut dengan persembahan kebudayaan. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah kemudiannya berkenan menandatangani plak kembara kenali Borneo dan merakamkan gambar kenang-kenangan sebelum berkenan bergerak ke majlis santap diraja. Semasa bersantap, Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah turut disajikan dengan pelbagai persembahan seperti persembahan tarian kaum Kedayan iaitu tarian kedai-kedai, tarian rampai etnik suku kaum dan persembahan bergendang dan bermukun oleh Pusat Aktiviti Warga Emas Pawe Sibuti dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bekenu. Selepas bersantap, baginda berdua berkenan melawat ke gerai kraf tangan, tapak sukan rakyat, tapak kenduri rakyat dan akhirnya menyertai penari-penari kebudayaan di atas pentas. Saya, isteri saya, anak-anak saya ingin mengucapkan ribuan jutaan terima kasih di atas sambutan yang cukup hebat sekali orang Miri. Hari ini satu hari cukup besar erti pada kita sekeluarga. Satu ingatan yang tetap ada di hati kita sepanjang hayat, insya-Allah. Agong love all of you here. Demikian titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah Ibni Al-Mahrum Sultan Ahmad Shah semasa singgah di Pantai Bungai Bekenu pada Ahad sempena hari kedua kembara kenali Borneo di bahagian Miri. Titah mulia Seri Paduka Baginda disambut dengan sorakan meriah dari warga Miri dan turut sama memenuhi Pantai Bungai Bekenu untuk bertemu dan beramah mesra dengan Seri Paduka Baginda dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah serta Paduka anak anda Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah dan Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah kemudiannya berangkat ke bahagian Bintulu pada jam 1.26 petang untuk meneruskan jelajah kembara kenali Borneo. Difahamkan pit stop pertama rombongan pasangan diraja ini di bahagian Bintulu ialah Kampung Penan Muslim Batu Sepuluh dan dijangka tiba sekitar jam 4 petang. Berita seterusnya, golongan belia di Kampung Masjid Sebuyau kini mempunyai fasiliti sukan baru dengan siapnya pembinaan gelanggang silat di kampung tersebut. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak merangkap Adun Sebuyau, Datuk Julahi Narawi, penyediaan fasiliti sukan itu adalah usaha Kerajaan Sarawak untuk memberi manfaat kepada semua terutama golongan belia. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa mengadakan lawatan ke tapak projek tersebut pada Sabtu. Dalam lawatan berkenaan, beliau memberitahu akan meluluskan peruntukan tambahan untuk membaik pulih atap dan pembinaan jalan ke gelanggang. Datuk Julahi turut memaklumkan akan membantu keperluan untuk operasi dan aktiviti-aktiviti persatuan silat bagi memberi galakan serta aktiviti riadah kepada golongan belia di kawasan Sebuyau. Sementara itu, Datuk Julahi turut berkesempatan melawat tapak gelanggang memanah Kampung Somil Sebuyau.
Keperkembangan di Simunjan, Sarawak merupakan satu-satunya negeri di Malaysia yang menggunakan pendekatan program Dwi Bahasa DLP dalam pengajaran mata pelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rabai, beranggapan keputusan ini adalah yang terbaik untuk masa depan negeri Sarawak. Untuk memastikan anak-anak atau pelajar-pelajar di negeri Sarawak ini tidak ketinggalan, kita tidak mahu bersama dengan masyarakat kita di Semenanjung untuk mengajar matematik dan sains dalam bahasa Malaysia, tetapi dalam bahasa Inggeris. Beliau berucap demikian semasa program Hari Kerjaya dan Pendidikan serta Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah Simunjan sempena Pesta Simunjan 2023 pada Sabtu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adu Nangka itu turut menjelaskan bahawa kerajaan negeri telah memberi peluang melalui Yayasan Sarawak untuk menubuhkan 5 sekolah antarabangsa iaitu 2 buah di Kuching dan masing-masing 1 di Sibu, Bintulu dan Miri. Sekolah ini tujuan penubuhannya ialah untuk memastikan anak-anak kita di luar bandar termasuk di Semunjan ini tidak ketinggalan dalam pendekatan international syllabus ini. Tambah beliau lagi, bidang pendidikan sememangnya ada banyak rintangan terutamanya mengenai kedaifan sekolah. Dalam hal ini, beliau memberi jaminan tidak akan tutup mulut dan tidak akan berhenti selagi isu sekolah daif tidak diselesaikan dengan sepenuhnya. Manakala di Padawan, sebanyak RM1 juta peruntukan telah diluluskan bagi projek mengindahkan Sungai Anah Rais dalam usaha menjaga keindahan serta kelestarian sungai tersebut. Timbalan Menteri Pengangkutan Jalan dan Udara Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil berkata, projek tersebut akan dilaksanakan di bawah pelaksanaan projek Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA yang merupakan salah satu projek akan dilaksanakan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mambong. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis sambutan ulang tahun pertama Biro Wanita Kampung Anah Rais pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Dr. Jerib turut meluluskan RM30,000 kepada Biro Wanita Kampung Anah Rais untuk kegunaan penganjuran aktiviti di kawasan Rumah Panjang Anah Rais pada masa hadapan. Di Belawai pula, semua pihak harus memanfaatkan sebaik-baiknya media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram dan YouTube untuk membantu mempromosi Belawai agar lebih dikenali ramai sama ada dalam negeri maupun luar negara. Ahli Parlimen Tanjung Manis Engineer Yusof Abdul Wahab berkata media sosial adalah salah satu medium yang paling efektif untuk memperkenalkan sesuatu tempat selain dari menjalankan pelbagai aktiviti. Kalau kita di kawasan ini memberi sambutan yang begitu baik sekali, penuh, setiap acara penuh yang datang, setiap gerai penuh dan dapat jadi bukti. Gambar-gambar ini akan menjadi bukti kepada pihak luar melihat dalam Facebook lah, dalam Twitter lah, dalam Instagram lah kita postkan, kita keluarkan semua gambar-gambar yang ada di sini. Ini akan menarik minat, ini akan menarik perhatian pihak penganjur. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa merasmikan program Pesta Kebudayaan dan Makanan Belawai 2023 bertempat di tapak Pesta Pantai Belawai pada Jumaat. Program bermula dari 8 hingga 10 September itu padat pelbagai acara serta jualan pelbagai produk tempatan dengan pelibatan lebih 100 gerai jualan. Menurut Engineer Yusof lagi, banyak produk yang dihasilkan dari Kampung Belawai dan sekitarnya seperti hasil produk makanan di kawasan Belawai. Tambah beliau, program sebegini sememangnya akan memberi impak besar kepada sosioekonomi penduduk setempat sekaligus dapat meningkatkan pendapatan. Apabila saya berjalan tadi, kami semua berjalan tadi melihat kepada 141 gerai lah. Kebanyakannya mempromosikan buah-buahan, masakan, makanan, hasil-hasil yang dibuat di Kampung Belawai ini. Jadi inilah sebenarnya tujuan pesta ini. Dan juga kalau kita dapat mempersembahkan kebudayaan kita, itu lebih baik. Mungkin di tahun hadapan kita persembahkan juga kebudayaan yang ada di Kampung Belawai ataupun di kawasan Tanjung Manis ini dalam pesta yang sama. Jadi supaya nama pesta tersebut sesuai, iaitu Pesta Kebudayaan dan Makanan.
Sedikit perkembangan sukan, Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMNS akan terus mempergiatkan usaha sebagai persiapan menghadapi Tamasya Sukan Malaysia SUKMA 2024. Presidennya Jumaat Ibrahim berkata pihaknya akan memperbanyakkan aktiviti termasuk pertandingan di seluruh Sarawak sebagai platform pendedahan kepada atlet-atlet bayangan Muay Thai Sarawak. Menurut beliau, ia juga menjadi medan pencungkilan bakat-bakat baru yang berpotensi untuk dijadikan atlet pelapis. Katanya antara kejohanan yang akan dianjurkan dalam masa terdekat adalah cabaran Muay Thai NSIC pada penghujung September di Kuching serta kejohanan Muay Thai Piala Premier Sarawak yang dijadual berlangsung pada Oktober di Bintulu. Semua perancangan ini adalah semata-mata persiapan kita untuk menempuh SUKMA 2024. Kita rasa bertuah sebab Sarawak telah dipilih menjadi tuan rumah SUKMA untuk 2024. Di mana kebetulan juga sukan Muay Thai ini akan diadakan di Bintulu. Di situ kita ambil pendekatan yang proaktif untuk mengadakan satu tournament di Bintulu, iaitu tournament Piala Premier kita, iaitu Premier YB Datuk Tan Sri Ahmad Johari, dengan tujuan mempromosikan sukan Muay dan juga mempromosikan SUKMA yang berlaku di Bintulu, tempat di Bintulu untuk SUKMA 2024. Dan semua aktiviti-aktiviti yang kita jalankan hari ini tidak lain diterapkan dengan satu tujuan agar boleh kita menambah baikkan kekuatan tim-tim sukan Muay kita untuk beroleh kejayaan. Katanya dalam sidang media sempena cabaran Muay Thai Samarahan 2023 yang diadakan baru-baru ini. Mengenai cabaran itu, Jumaat memberitahu PMNS akan menjadikannya sebagai aktiviti tahunan persatuan selepas melihat respon menggalakkan dari kelab-kelab tempatan khususnya dari bahagian Samarahan. Mengulas lanjut, Jumaat berkata pihak persatuan juga akan berbincang dengan Perbadanan Sukan Sarawak SSC dan Majlis Sukan Negeri Sarawak MSNS untuk mempromosikan sukan Muay Thai di kawasan luar bandar. Sekian edisi malam bersama saya, Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, kami tinggalkan anda dengan sorotan kemeriahan ketibaan Kembara Kenali Borneo yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria bersama rombongan di Pantai Bungai Berkenur Miri pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.